Baik, kita teruskan dengan pelajaran Nahu dulu ya. Sebelum tu kita hafalan. Sebut hafalan dulu. Baik, sebut dulu. Pertama huruf jazam ya. Apa dia? Lam, lama. Ya. Itu huruf jazam ya. Kemudian huruf jazam dan syarat inmaman. Kemudian huruf syarat yang lain. Dah, macam tak habis ya. Ya, amma. Huruf jar pula. Ya, huruf atof nombor 5. Ya. Huruf nasab. Huruf nasab yang lain. Ya, 8 kana dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya. Ya, asmaul khamsah. Yang lain tak berbunyi apa? Lupa. Ya. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu termasuk hafalan juga tu. Ya. Okey ya, kita teruskan dengan pelajaran Nahu kita. Muka surat. Hah? Dua puluh 28. Yang isim mabni tu ya. Yang atas dah kan? Ya. Mu'rab dah kan? Oh ya, okey. Baik ya, sebelum kita masuk muka surat 28, tengok 27 tu. 4 hukum ni. Kita ingatkan balik 4 hukum yang kita dah lalui dulu. Pertama, marfu'. Yang kedua, mansub. Yang ketiga, majrur. Yang keempat, majzum. Ya. Yang tidak ada pada isim apa? Majzum. Itu penting tu. Jadi yang lain ada. Ya, hukum ada 4, tapi yang tak ada pada isim hanya hukum majzum. Yang tak ada pada fi'il majrur. Jadi kita kena ingat dalam fokuskan bahawa ya fi'il tak boleh majrur. Tak boleh baris bawah. Itu majrur. Ya. Isim tak boleh apa? Madzum. Contohnya Muhammad. Kan isim kan? Dalam tulisan dia tidak boleh Muhammad mati dal tu. Salah.
Mesti dia berbaris don, dan atau din. Macam tu. Dalam tulisan tak boleh Muhammad. Dimatikan situ. Itu salah pada nahu. Ya. Kecuali kita wakaf sebutan. Muhammad. Itu makna wakaf pada sebutan. Tapi dalam tulisan, dia tidak ada baris apa? Mati atau majzum. Ya. Kalau fi'il, tak ada baris apa? Tak ada majrur. Jadi contohnya fi'il kita sebut yaf'alu. Yaf'alu berdepan. Ya, dia tidak ada berbaris bawah. Yaf'ali tak ada. Ya, yaf'ali tak ada. Ya. Kalau kita jumpa dia baris bawah, itu bukan hukum. Bukan hukum bagi fi'il tu. Bukan fi'il mudhari. Tapi dia hanya nak menyambungkan bunyi supaya jadi ringan. Contohnya yaf'alillahu. Dia nak ringankan bunyi yaf'alillahu. Tak boleh dia yaf'ali, hukum dia majrur, tak boleh. Tak ada ya pada fi'il. Okey, sekarang ni kita tengok al-mu'rabu wal mabni. Al-mu'rabu wal mabni. Muka 28. Mu'rab dan mabni. Isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah akhirnya disebabkan masuk amil. Ya, atau kerana pengaruh ya dalam struktur kalimah sempurna. Contoh sekarang ni kita tengok rajulun, jaa telah datang. Rajulun oleh seorang lelaki. Ra'aitu telah melihat aku. Rajulan akan seorang lelaki. Cuba bulatkan kedudukan baris rajulun, rajulan. Pertama baris depan rajulun, lun tu. Bulatkan. Kenapa dia lun ya? Kemudian yang kedua lan. Kenapa rajulan? Bulatkan lan tu. Yang ketiga, marartu telah berjalan aku bi rajulin. Dengan seorang apa? Lelaki. Kenapa dia baris bawah? Sebab huruf jar B to B ya. Jadi lin. Ini namanya mu'rab. Maknanya dia boleh baris depan, boleh baris atas, boleh baris bawah, dia berubah. Mu'rab. Sebab itu kalau kita belajar i'rab, mana kita belajar baris. Belajar baris dia. Ya. Okey. 1. Rajulun, ya, lafaz rajulun baris akhir dapat berubah menjadi, pertama dibaca rajulun kerana fungsinya sebagai subjek. Cuba tengok nombor 1. Raja'a telah datang. Siapa datang? Seorang lelaki. Sebab itu dalam menterjemah harfiah, kita tambah oleh. Sebab dia jadi fa'il namanya. Fa'il ni pembuat. Fi'ilnya apa? Ja'ah. Itu perbuatannya. Siapa yang buat? Rajulun. Sebab itu dalam terjemah harfiah, kita letak oleh. Ya. Telah datang oleh seorang lelaki. Okey, tengok kedua ya. Rajulan dibaca rajulan kerana fungsinya sebagai objek. Orang yang kena buat. Disebut dalam bahasa Arab maf'ul bih. Ya, apa? Maf'ul bih. Telah melihat aku. Siapa lihat? Aku. Aku itulah fa'il. Ya, aku tu fa'il. Jadi, rajulan kena lihat. Yang kena lihat. Itu disebut maf'ul apa? Bih. Maf'ul bih. Dalam terjemah harfiah, kita kena letak akan. Telah melihat aku akan seorang lelaki. Ya. Ulang balik. Yang pertama, jadi apa? Rajulun. Fa'il. Yang kedua, maf'ul. Fa'il penambahan harfiahnya apa? Oleh. Ya, maf'ul penambahan harfiah dia akan. Yang ketiga, dibaca rajulin kerana didahului oleh huruf jar. Ya, contohnya marartu bi rajulin. Telah berjalan aku
dengan seorang lelaki. Kenapa di baris bawah ada huruf jar? Cuba sebut huruf jar sama-sama. Min ila. Nah, itulah huruf jar. Kan dah hafal seronok. Yang tak hafal tu cari-cari lagi. Ya. Tak apalah, sebaik kertas tu tak hilang. Ya. Ya. Okey, ya. Itu sebabnya huruf jar. Bukan hanya bi saja, min ke ila ke, dia akan baris kasrah, ya. Ini namanya mu'rab. Apa? Mu'rab, dia berubah. Kalau yang tak berubah baru disebut bawah isim mabni. Gariskan tu. Isim mabni tu gariskan, ni yang bawah. Yang tadi asal isim mu'rab. Ni kita bawa isim mabni. Mabni ni tak berubah. Yang mabni ni. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah barisnya, baris akhirnya walaupun berubah ya kedudukan atau jabatannya. Seperti contohnya, qala telah berkata, haza ini. Ra'aitu telah melihat aku, haza ini. Marartu telah berjalan aku, bihaza dengan ini. Haza berubah tak? Tak berubah. Walaupun sama kedudukan macam atas, ja'a rajulun, ra'aitu, marartu, ya. Tapi haza tetap haza. Ini namanya mabni. Apa? Mabni. Jadi isim-isim yang tak berubah, contohnya isim, ini isim isyarat namanya ya. Haza, zalika, itu, ini namanya isim isyarat. Isim isyarat ni dia tak boleh berubah. Ya, domir ganti nama juga tidak boleh berubah. Ya. Jadi mana-mana yang tidak boleh berubah kita sebut mabni. Jadi bermakna isim terbagi dua, ada mu'rab, ada mabni. Isim yang boleh berubah disebut mu'rab, isim tak berubah disebut mabni, ya. Kalau dikatakan, ustaz kenapa haza ni tak nak baris bawah? Hazi contohnya kan. Ini dikatakan mabni. Jawapannya apa? Isim yang mabni tak berubah, ya. Baik, lafaz haza tidak berubah walaupun berbeza kedudukannya dengan kata lain. Sebagai subjek dibaca haza, sebagai objek dibaca haza, didalui huruf jar juga dibaca haza. Oleh kerana itu isim tersebut disebut apa? Mabni. Tanda-tanda i'rab isim, ya. I'rab ni perubahan lah. Perubahan isim mu'rab yang berubah ni tidak semuanya sama bentuk. Dan perubahannya ada yang berubah baris akhirnya. Cuba gariskan. Berubah baris akhirnya. Itu gariskan, ya. Ada yang berubah hurufnya. Berubah hurufnya. Itu gariskan. Ya. Ada yang jelas kelihatan perubahannya serta ada juga yang tidak jelas perubahannya. Ada jelas, ada tak jelas. Kadang jelas barisnya, kadang tak jelas barisnya. Macam itulah. Ya. Berikut ini adalah ya bahagian perubahan isim-isim mu'rab. Ya. Baik, ya. Tengok atas sekali al-asma'u. Al-asma'u tu apa? Isim-isim, ya. Isim-isim. Kemudian yang tengah pula marfu', itu hukum satu, marfu'. Kemudian nombor dua mansub, hukum dua, mansub. Yang ketiga apa dia? Majrur, ya, baris majrur lah, baris bawah. Masal tu misal. Alamat, alamatu, itu tanda, bukan alamat rumah. Ya, kita sebut alamat, entah macam mana sebut alamat pula, ya. Bahasa Arabnya alamat tu tanda. Ya. Apa kena-mengena dengan alamat bahasa kita? Tanda rumah ada. Ya.
Jadi supaya kenal tanda rumah. Sebutlah alamat. Kemudian ini ada dua. Satu masal, misal, contoh, alamat tu apa? Tanda. Okey. Mufrad, seorang. Musanna, yang kanan ke bawah ya. Dua. Jamak muzakkar salim, jamak lelaki, sejahtera. Jamak muannas salim, jamak perempuan, sejahtera. Jamak taksir, tak tentu. Ya. Al-asmaul khamsah, isim yang 5 yang tak hafal. Ya. Yang belum hafal. 7. Al-maksur, yang diakhiri apa? Alif maksurah. Ya. Al-mankus, yang berbunyi ya maksurah. Ya, baris bawah. Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak berbaris tanwin, tak boleh menerima tanwin. Isim yang tak boleh menerima apa? Tanwin. Contoh, waladun. Okey? Yang atas ya. Waladun apa maknanya? Anak lelaki. Ke bawah pula. Waladani, dua anak lelaki. Muslimun, orang-orang muslim, lelaki. Muslimat, orang muslim perempuan. Aulad, anak lelaki, anak-anak lelaki, jamak. Ya. Abuka, bapa engkau. Musa, Musa. Qadi, kadi, hakim. Aisyah, Aisyah. Okey. Mufrad, kita belajar dulu mufrad ni. Mufrad ni marfu, tandanya apa? Alamatnya dhammah. Kemudian bila mansub, waladan, alamatnya fathah. Tengok ya. Elok kita letak marfu yang atas sekali itu, kita letak A, mansub B, majrur C. Yang atas sekali itu ya, supaya senang nak bezakan. A, B, C ya. A, waladun, dhammah. Ya, C, B, waladun, fathah. Ya, C, waladin, kasrah. Ya. Okey, macam mana kita nak i'rabkan dia? Ya, kita ambil satu dulu. Tak mau banyak-banyak. Satu dulu, fahamkan. Yang mufrad dulu. Baik, macam mana nak sebut ya? Okey, cuba buat satu arrow yang saya ajar ya. Saya ajar sebut, letak arrow digunakan pensil ya. Waladun, letak arrow ke asma. Asma ke asma. Okey. Asma tu isim lah. Ya. Ataupun macam ni. Tak payah ke apa, boleh. Waladun letak arrow ke mufrad. Waladun letak arrow ke mufrad. Dah. Letak arrow ya, guna pensil. Waladun arrow ke mufrad. Mufrad arrow ke marfu atas. Marfu. Guna pensil ya. Dah. Kemudian ya, marfu arrow ke alamat. Alamat arrow ke dhammah. Dhammah. Tunjukkan yang tak tahu tu. Nak lagi ya? Nak lagi, kejap lagi. Okey, waladun balik ke mufrad. Ya, arah ke mufrad. Mufrad arah ke marfu. Marfu arah ke alamat. Alamat ke dhammah. Okey, ambil yang kedua pula. Yang B ya. Waladan arah ke mufrad. Jauh, tak apalah. Agak-agak jelah.
Ya, tak sampai tak apa, buat arrow ke sana ya. Tak, bukan yang musanna. Yang tengah pula. Yang waladan tu. Yang waladan dulu. Okey. Waladan ke mufrad. Okey. Mufrad ke mansub. Mansub ke alamat. Alamat ke fathah. Fathah. Waladin letak arrow ke mufrad, tapi tak payah sampai panjang-panjang ke mufrad, tak apa, letak je. Tunjukkan arrow ke arah mufrad ya. Ke arah ke mufrad. Kemudian mufrad ke majrur. Majrur. Kemudian alamat ke kasrah. Dah buat belum ni? Bila dah buat nak sebut pula ni. Ya. Okey. Sekarang ni ikut ya. Waladun isim mufrad marfu alamatu dhammah. Ulang. Pandai pun. Ya. Itulah namanya i'rab. Ya. Nombor 2, yang kedua, yang B pula, B. Waladan isim mufrad mansub alamatu fathah. Ulang. Okey. Waladin yang C pula. Waladin isim mufrad majrur alamatu kasrah. Ulang lagi. Kejap. Apa dia cadangan macam mana? A ke B ke C. Waladun A macam tu. Betul? Waladan B, waladin C. Habis yang marfu tu dah A. Ini dah ada ruangan ABC tu. Ini ruangan marfu, ini ruangan mansub B, ini ruangan majrur. Ya. Tak apalah, sendiri bikinlah ya. Sendiri faham dah lah ya. Ya. Sendiri faham ya. Okey, yang kedua pula ya. Yang kedua tak payah gariskan, tapi ikut cara macam tu juga. Waladani isim musanna marfu alamatu al-alif. Jadi tanda marfu'nya alif. Bukan tanda marfu'nya dhammah. Okey. Yang B pula. Waladaini isim musanna mansub alamatu alya. Waladaini isim musanna majrur alamatu alya. Jadi mansub dengan majrur, dia punya tanda sama ya. Perubahan dia pada ya, kepada musanna. Ya. Okey, sekarang cuba saya bagi satu contoh lain. Waladani kita tukar rojulani. Rojulani, cuba buat. Rojulani. Ini yang nombor 2 ni ya. Al-alif. Okey, yang kalau mansub? Rojulaini. Okey, yang C?
Alia. Okey. Faham tak? Yang bawah macam tu juga. Ikut kaedah dia. Ya, muslimuna jamak, tak payah sebut isim ya sebab dah terlampau panjang. Muslimuna jamak muzakkar salim marfu alamatu alwaw. Waw dia tu yang marfu dia tu. Macam tu. Muslimina jamak muzakkar salim mansub alamatu aliyah. Muslimina jamak muzakkar salim majrur alamatu aliyah. Macam tu. Baik, kalau asmaul apa ni yang last sekali. Oh, bukan yang sekali, ada yang lain sikit. Yang lain sikit contohnya nombor 7. Nombor 7. Musa isim maksur marfu alamatu dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Atau yang lain, dhammah yang ditakdirkan. Yang lain tak, sebab isim maksur ni Musa dia tak ada baris depan. Yang baris depannya huruf akhir dia siapa? Mana? Alif. Musa'u. Yang maksur tu, yang ya akhir tu bukan ya, sebenarnya tu alif namanya. Alif. Sebab itu bila tak ada boleh dibariskan, disebutlah dhammah muqaddarah. Ya. Yang kedua, yang B pula. Musa isim maksur mansub alamatu fathah muqaddarah. Semua ditakdirkan. Fathahnya tak nampak. Ya. Yang C, Musa isim maksur majrur alamatu kasrah muqaddarah. Kasrah yang ditakdirkan, tak boleh Musa'i. Tak boleh, dia tetap Musa. Ya. Baik, kalau yang 8 pun ganjil juga, macam mana nak buat? Al-Qadi isim mankus marfu alamatu dhammah muqaddarah. Kalau ditakdirkan mana dhammahnya? Al-Qadi yu. Al-Qadiyu. Itulah baris dhammah dia, tapi tak boleh letak baris. Isim maksud tu kita tak boleh letak apa? Isim mankus kita tak boleh letak baris. Jadi qadiyu. Al-Qadiyah isim mankus mansub alamatu fathah. Bila dia mansub dia boleh baris atas untuk mankus. Tapi untuk maksur tak boleh. Untuk mankus boleh. Ya. Al-Qadi isim mankus majrur alamatu kasrah muqaddarah. Jadi beza antara maksur dengan mankus, beza dia tai mansub saja. Mansub, mankus boleh baris atas, maksur tak boleh. Bila boleh baris atas, berarti tak boleh muqaddarah lagi. Tak boleh sebut muqaddarah sebab jelas qadiyah baris atas. Ya. Baik, ya, akan datang kita akan ulang balik ya 30 ni sampai biasa. Ya. Sehingga kita tak nampak ya rajah ni sebagai luar biasa. Ya, biasa. Ya, biasa. Ini hukum penting ni. Dia punya perubahan. Buka itu sebab itu bila terbuka macam ni, kita tak nampak bahawa bila marfu mesti dhammah. Nampak tak? Bila marfu mesti dhammah. Tak, kadang marfu dengan waw. Kadang marfu dengan alif. Kalau berdua dengan alif, kalau jamak dengan waw. Macam tu, ya. Okey, insya-Allah. Ini pembukaan saja, ya. Ya. Baru pembukaan, jangan risau. Belum tutup lagi. Ya.
Baik, kita surah Ali Imran ya. Ambil dulu. Baik ya, surah Ali Imran kita sambung lagi. Kita ada pelajaran surah Ali Imran ni minggu lepas. Ya, ada ayat disebut ayat apa? Muhkam, satu ayat apa? Mutasyabihat. Ya. Yang kita tak wajib huraikan, tafsirkan ayat apa tu? Ayat mutasyabihat. Ya. Yang boleh ayat muhkam. Ya. Tu ya, kena faham. Sebab hadis-hadis Nabi juga ada hadis, dalam hadis juga ada yang mutasyabihat, ya. Itu kita kena tahu, ya. Ayat yang kesamaran, ya. Baik, sekarang kita sambung ayat yang berapa ni? Ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Jumpa dah? Rabbana, wahai Tuhan kami. Dah jumpa dah? Rabbana, wahai Tuhan kami. La tuzik, janganlah engkau gelincirkan. Janganlah engkau gelincirkan. Kulubana, akan hati-hati kami. Kulub, ya, jamak tu, ya. Akan hati-hati kami. Ba'da, sesudah. Di waktu hadai tanah, telah engkau pimpin akan kami. Wahab, dan berilah oleh engkau lana, bagi kami, min, daripada, ladunka, sisi engkau, rahmatan, rahmat, akan rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah, Al-Wahhab, yang maha pemberi. Yang maha pemberi. Baik, ulang. Wahai Tuhan kami, ya. Baik, sama lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'u, yang mengumpulkan, an-nasi, manusia, liyaumin, kepada satu hari, la roiba, tidak ada keraguan, fihi, padanya. Innallaha, sesungguhnya Allah,
La yukhlifu, tidak ia menyalahi. Al-mi'ad, akan janji. Ulang balik. Ya. Baik, saya mak semula ya. Jadi, ya, Allah SWT menerangkan bahawa dalam Quran ini ada ayat muhkamat, ayat muhkam, dia sebagai ibu kitab, dan ada ayat ya yang disebut mutasyabihat. Yang lain tu ayat mutasyabihat yang kesamaran. Dan diterangkan dalam ayat 7 juga bahawa orang yang hatinya ada kekaratan atau ada penyakit sahaja yang suka mengikut apa yang ya kesamaran itu atau yang mutasyabihat itu. Ya, kerana mencari fitnah dan mencari huraiannya. Sedangkan Allah beritahu tidak ada siapa yang tahu takwilnya atau huraiannya melainkan Allah. Orang yang mahir dalam ilmu, orang-orang seperti Nabi, orang mukmin, ya, yang mahir dalam ilmunya, mereka hanya sekadar mengatakan kami beriman dengannya sahaja. Ya, masing-masing terpulang buat Tuhan kami. Ya. Tidak ada yang mengambil ingatan melainkan orang-orang yang punya daya pemikiran. Lalu dia sambung dengan doa ini. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Jadi doa ini juga adalah doa yang perlu dibaca dan Nabi juga ya berdoa dengan doa ini ya. Sebab kita takut bahawa ya kita boleh tergelincir kerana Allah SWT ya membolak-balikkan hati kita ya. Itu yang satu doa dalam hadis Nabi SAW ya diterangkan ya, katanya dalam doa itu ya muqallibal qulub, lagi sabbir qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ya. Aku berkata, ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau berdoa dengan doa itu. Beliau menjawab, tidak ada satu hati pun melainkan berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Ya. Ini juga disebut jari jemari, itu pun mutasyabihat, yang layak bagi Allah. Ya. Jika dia menghendaki untuk meluruskannya, maka dia akan meluruskannya. Jika dia menghendaki untuk membuatnya sesat, maka dia akan membuatnya sesat. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Ya, sebab itu sesuai ya doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, disamakan dengan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dikuatiri bahawa ya kita dah mendapat petunjuk, kita juga boleh tergelincir. Untuk supaya jangan tergelincir daripada petunjuk Allah itu, ya kita bacalah doa ini supaya jangan tergelincir, ataupun supaya hati kita ini sentiasa tetap dalam agama Allah dengan berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya. Pada ayat akhir ya. Boleh pada sebelum salam. Ya, sebelum salam ya.
Dan doanya pendek saja sampai wa'ala dinik mengikut hadisnya. Tapi ada penambahan lagi, siapa yang hafal? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, lagi wa'ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah tu dah tambah-tambah dah tu, ya. Nah, asalnya sampai situ ya. Ya. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya. Tetapkanlah hatiku atas agamamu, ya. Ini, ya, samalah atau sesuailah dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan akan hati-hati kami ba'da iz hadaitana, sesudah di waktu engkau telah pimpin akan kami. Nampak tak? Ya. Jadi boleh tergelincir juga hati ini, ya. Sesudah mendapat pimpinan, ya. Sebab itu minta supaya jangan digelincirkan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang mengumpulkan manusia kepada satu hari, tidak ada ragu di dalamnya atau padanya. Itu hari kiamat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak ia menyalahi akan janji. Ya. Doa ini bukan hanya sekadar ya diletakkan dalam Quran saja. Sebenarnya doa ini juga boleh dikeluarkan daripada Quran ini, dijadikan amalan sebagai doa. Kalau kita berdoa dalam solat, lepas solat selalu kita berdoa, tambahlah dengan doa ni. Ya, sebab doa ni kita minta supaya jangan tergelincir. Ya. Tengok berapa dalam ayat yang di atas pun menerangkan, ya, orang baca Quran juga tergelincir mengikut apa? Ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat, ayat yang patut tak payah kita nak tafsir, nak takwil, nak huraikan. Oh, kita huraikan dia, kita tafsirkan dia. Ya. Kita samakan pula, ya, sifat-sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Ya. Dalam hadis yang kita baca tadi pun Nabi menunjukkan, ya, jari jemari Allah. Itu pun dikatakan ayat mutasyabihat. Itu yang layak bagi Allah, ya. Apa dia? Rahsia-rahsia Quran. Ya, boleh. Maknanya menyebut rahsia-rahsia Quran yang kita banyak tak tahu ceritanya. Tapi Quran tak adalah rahsia. Ya. Tapi hanya nak memberitahu bahawa ada perkara yang kita tidak tahu, yang tersirat. Di antara yang tersurat ada yang apa? Tersirat, kita tak tahu, ya. Macam contohnya watini wazaitun waturisinin, kan? Di situ ada, ya, perkara yang tersirat dalam menyebut, ya, demi buah tin dan buah zaitun, ya, dan gunung Tursina, ya. Di situ ada benda yang tersirat daripada ayat itu. Itu bagaimana rahsia itu, ya. Ini buah tin dan zaitun, ya. Itu nak menerangkan tentang Nabi Isa. Ya, sebab di situlah kelahiran Nabi Isa, di tempat yang banyak buah tin dan zaitun. Waturisinin, gunung Tursina, nak menyebut tentang Nabi Musa. Di situlah kisah Nabi Musa. Wahazal baladil amin, dan inilah negeri yang aman sentosa, nak menunjukkan ke Nabi sallallahu, kelahiran Nabi SAW di baladil amin. Itu maknanya macam itulah, ya, yang dikatakan rahsia itu, ya. Itu bukan mutasyabihat, ya. Mutasyabihat itu yang berkaitan dengan zat-zat Tuhan lah. Allah bersemayam, tangan Allah, wajah Allah. Macam tadi jari jemari Allah dalam hadis, ya. Ya, ada dalam apa? Dalam hadis Nabi, ya, yang Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Itu juga mutasyabihat. Ya, tak perlulah kita nak, ya, tafsirkan dia, ya. Okey, faham, ya? Memang faham, ya. Ya. Insya-Allah, ya.
Baik, saya nak tanya satu dalam ayat 9 ni, ya, liyaumin. Jumpa tak? Liyaumin, kepada satu hari. Kenapa yaumin? Sebab ada li tu huruf jar. Jadi yaumin sekarang apa? Majrur. Yaumin ni banyak ke seorang? Seorang pula, satu. Ya. Satu. Kalau satu disebut apa? Mufrad. Baik. Kalau mufrad, yaumin isim mufrad. Apa hukumnya? Majrur. Alamatu kasrah. Tu yaumin pada bawah kasrah. Itulah gunanya. Ya. Lam tu huruf apa? Huruf jar. Yaumin isim mufrad. Lagi majrur alamatu kasrah. Kan dah pandai tu. Ya, baru pembukaan. Ya. Belum tutup lagi. Ya. Ya. Okey, sambung lagi. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Lan, sekali-kali tidak akan. Ini tak berubah ya maknanya ya. Tulislah. Sekali-kali tidak akan. Besok jumpa itu maknanya. Tughniya, ia berguna. Ia berguna. Ghani ni dia perkataan kaya. Kalau orang kaya dah ada benda yang dia dah dapat, dia nak lagi ke? Mana dia tak gunalah. Dia dah ada. Saya dah ada lah, tak payah. Itu maknanya dikatakan ghani. Jadi di sini sekali-kali tidak akan ia berguna daripada perkataan ghani. Ya. Anhum, dari mereka, amwaluhum, oleh harta-harta mereka. Jadi fa'il kepada tughni. Wala, dan tidak, auladuhum. Tak payah sebut oleh tak apa. Dan tidak anak-anak mereka. Minallahi, daripada Allah, syai'an, sedikit pun. Terjemah sedikit pun sini. Wa ulaika, dan orang-orang itu. Cuba jangan ubah ulaika ni. Jangan mandai-mandai lain-lain. Ulaika, orang-orang itu tulis. Ya. Kalau mereka itu, dia jadi fi'il. Macam fi'il mudhari'. Mereka buat. Macam tu. Ini isim. Sebab itu kita terjemah apa? Orang-orang itu. Ya. Daripada perkataan zalika. Zalika itu. Jamaknya ulaika. Ini jamak ni. Jamak taksir. Mereka. Waqudunnar, bahan bakaran neraka. Ulang balik. Sesungguhnya amwalu, jamak apa tu? Amwalu, harta-harta. Jamak taksir. Auladu, jamak taksir juga. Ya. Macam mana kita kenal dia jamak taksir? Tak ada waw nun, ya nun ataupun alif. Untuk perempuan alif ta. Alif ta tak ada. Ya. Sama lagi kada'bi. Seperti adat. Seperti adat.
Dalam braket kebiasaan. Ali Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Ali itu keluarga. Wallazina, dan orang-orang yang min, daripada qablihim, sebelum mereka. Kazzabu, telah mendustakan mereka bi ayatina. Terjemahkan ya, akan ayat-ayat kami. Fa'akhaza, maka telah menyeksa ia akan mereka. Hum tu. Akhazahum, telah menyeksa ia akan mereka. Allahu, oleh Allah. Itu fa'il. Oleh Allah. Bizunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi bi itu dengan sebab, ya, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallah, dan Allah syadidul iqab, bersangatan seksaannya. Bersangatan seksaannya. Ulang balik ya. Seperti adat baik. Dalam ayat ni kita jumpa perkataan ayati. Jamak apa tu ayati? Jamak muannas salim. Apa tanda jamak muannas salim sini? Ada alif ta. Ujung. Yati. Tu. Ya. Zunub. Zunub. Dosa-dosa depan dia tu. Jamak apa tu zunub? Jamak taksir, ya. Zunub, ya. Itu jamak taksir. Wallahu syadidul iqab, dan Allah bersangatan seksaannya. Allah isim mufrad. Apa hukum? Allah isim mufrad marfu. Lagi? Alamatu dhammah. Ulang balik. Allahu isim mufrad marfu. Alamatu dhammah. Ya. Fir'aun ni termasuk dalam isim ghairu munsharif yang tak boleh menerima tanwin. Fir'aun, ya. Sebab itu kita jumpa Fir'aun, dia tak ada baris tanwin, ya. Fir'aunun. Tak ada. Ya. Mana isim yang tak boleh menerima tanwin, artinya dia tidak boleh baris bawah. Kalau datang huruf jar pun dia tak boleh baris bawah. Itu, ya. Sebab Fir'aun ni digolongkan sebagai bukan Arab. Ya, jadi nama-nama yang bukan Arab ni dia tidak boleh menerima tanwin. Ya. Itu Fir'auna, Fir'aunu. Dia tak ada Fir'auni. Ya. Kaedah isim yang tak ada tanwin dia tidak boleh baris apa? Bawah. Kalau Aisyah, Aisyatu dengan Aisyata. Dia tak boleh Aisyati. Ya, tak boleh. Baik, sama lagi. Kul, katakanlah oleh engkau, lilladzina, bagi orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Satu gelabuna,
bakal kamu dikalahkan. Watuh syaruna, dan kamu dikumpulkan. Ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wabisa, dan seburuk-buruk atau sejahat-jahat, seburuk-buruk lah ya. Dan seburuk-buruk al-mihad, tempat hamparan. Seburuk-buruk tempat hamparan. Ulang balik. Ya. Jahannam juga termasuk isim ghair munsharif atau layan sharif, isim yang tak menerima tanwin. Sebab itu jahannam ada huruf jar kan? Ila huruf jar. Lepas tu bila huruf jar mesti jahannami baris bawah. Tak boleh kan? Itu namanya ya isim yang tidak menerima tanwin. Ya, dia tidak boleh baris bawah. Jadi dia boleh jahannamu kalau tak ada ilah, dan dia akan berbunyi jahannama kalau ada ilah. Ya? Huruf jar tu. Okey, saya mak semula ya. Daripada ayat 10 ya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir mereka sekali-kali tidak akan ia berguna dari mereka oleh harta-harta mereka, dan tidak juga anak-anak mereka daripada Allah sedikit pun. Maksudnya harta yang dilonggokkan di dunia, anak-anak yang dipermegahkan kelulusannya, semuanya tidak akan dapat melepaskan dirinya daripada azab Allah. Itu maknanya. Apa sebab? Diri si bapa ni kufur. Kalau anaknya soleh sekalipun, anaknya al-hafiz sekalipun, tapi si bapa ni kufur, si ibu kufur, ya, maka anak ini pun tidak berguna buat mereka, walaupun darah dagingnya. Sebab itulah kekufuran ini ya merugikan dirinya sendiri. Ya. Allah katakan harta dan anaknya tidak akan dapat melepaskan dirinya daripada azab Allah sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan orang-orang itu mereka bahan bakaran neraka. Ya. Na'udzubillah. Kadabi, seperti adat. Kita sebut adat ni, adat maknanya kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang kita, mana adatnya macam ni. Itu adatnya. Ya. Kadabi ahli Fir'aun, seperti adat keluarga Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang daripada sebelum mereka. Umat-umat sebelum Fir'aun seperti kaum Ad, kaum Samud, samalah adatnya macam mana ya keluarga Fir'aun ini. Apa dia punya halnya? Kazzabu bi ayatina, telah mendustakan mereka akan ayat-ayat kami. Bila datang Rasul, ya, Rasul itu akan didustakannya oleh mereka. Ya, ini untuk pengajaran kepada Nabi Muhammad bahawa Fir'aun ya, dan juga orang-orangnya serta kaum-kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain, mereka juga mendustakan ya, ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulnya. Fa'akhazahumullahu bizunubihim. Ya, maka telah apa? Menyeksa ia akan mereka oleh Allah dengan sebab dosa-dosa mereka. Akhirnya Allah seksa mereka. Di antaranya dibenamkan dalam lautan. Ya, di antara mereka ya ada yang diazab dengan angin taufan. Ya. Di antara mereka diazab dengan gempa. Ya, begitulah. Ya, umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Wallahu syadidul iqab.
dan Allah bersangatan seksaannya. Kul, katakanlah oleh engkau lillazina kafaru, kepada orang-orang yang telah kafir mereka, satu gelabuna, bakal kamu dikalahkan. Watuh syaruna, dan kamu dikumpulkan ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat hamparan. Ya, di sini ya Nabi SAW suruh mengatakan kepada orang-orang yang kafir. Ya. Mengikut kafir di sini mengikut tafsirannya ialah Yahudi. Yahudi yang kafir katanya. Ya. Bakal kamu dikalahkan. Ya. Bakal kamu dikalahkan. Maknanya ya, kamu akan ditawan. Ya. Dan akan dikenakan jizyah kepada kamu. Masa itulah. Ya, dan kamu akan dikumpulkan di akhirat di neraka jahanam. Ya, seburuk-buruk tempat hamparan. Tetapi bukan hanya ya khususnya kepada orang Yahudi yang kufur, tetapi juga kepada semua ya manusia yang kufur. Ya, maknanya akhirnya akan dikalahkan dan dikumpulkan ke neraka jahanam. Kalau menang di dunia pun, ya di akhirat dia tetap kalah. Dan dia akan dikumpulkan ke neraka jahanam kerana kekufurannya. Itulah seburuk-buruk tempat hamparan. Patutnya sebaik-baik tempat hamparan. Ya, ini seburuk-buruk tempat hamparan. Ya. Jadi al-mihadu tu, ya, dia berbaris depan. Sebenarnya bi'sa ni kalau nak tahu, bi'sa ni termasuk fi'il ya, bukan isim ya. Bi'sa tu adalah fi'il. Sebab itu al-mihadu. Ya. Dan bi'sa ini fi'il yang tidak boleh ya bertukar, tak berubah. Bi'sa. Disebutlah fi'il ni namanya fi'il jumud. Jumud ni beku. Kita jumpa bi'sa, tetap bi'sa. Bila-bila kita jumpa bi'sa. Macam tu. Ya. Satu lagi kalau nak tahu fi'il jumud, ni'mah. Ni'mah ya. Ni'mah tu sebaik-baik. Kita akan jumpa ni'mah. Lawan bi'sa ni. Bi'sa seburuk-buruk. Ya, ni'mah apa? Sebaik-baik. Ya. Jadi sampai situ dulu untuk pelajaran Quran. Dan pelajaran Nahu tu sebenarnya ada latihan. Ya, latihan cuba latih yang saya ajar tadi tu sampai yang ke 9 tadi. Ya. Ikut kedudukan marfu, alamatnya apa. Cuba tengok. Kalau mufrad macam ni, musanna macam ni, jamak muzakkar salim macam tu. Latih sendiri. Ya. Maknanya zaman Nabi dah berlaku. Ya. Kemungkinan sebelum hari kiamat berlaku lagi. Kemungkinan. Ya. Tapi kalau menang di dunia pun dia tidak akan menang di akhirat. Itu je lah. Ya. Okey, sampai situ dulu ya. InsyaAllah kita akan sambung semula. Dan kita sudahi dengan doa sama-sama. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Allahumma rahmna bil Qur'an. Waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.